What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak agama berkenaan dengan One Piece. Sebelum kita start dengan video, aku nak beritahu korang, slot pay review di channel ini telah dibuka balik. Dan kepada korang yang nak aku review produk korang boleh PM di nombor yang tertera atau korang boleh klik di ruangan description kat bawah. Okay? Kadang-kadang produk kita dah bagus, harga dah cantik, servis tip-top, tapi masih kurang sale. Satu je sebab dia, sebab orang tak nampak bisnes kita. Seolah-olah kita meniaga dekat belakang-belakang. Bagus macam mana produk kita sekalipun, kalau orang tak nampak, boleh dikatakan sia-sia je production kita, modal yang telah kita invest apa semua. WhatsApp aku sekarang untuk aku bantu kasih orang nampak bisnes korang. Okay? Dan kat sini aku nak highlight Hazari Ahmad Kamal for being the first comment dalam video lepas. Thank you Kitton Channel, Random TV, Zairi Zaidi, dan kepada korang semua yang meninggalkan komen-komen korang kat ruangan komen kat bawah. Dan insya-Allah akan datang aku akan bawakan lebih banyak segmen-segmen yang menarik dalam channel ini. Okay, alright, jom let's proceed with the content. Maka dengan ini, ketika tirai persidangan Parlimen Reverie semakin hampir ditutup, berita tentang kematian Kobra juga perlahan-lahan mendapat sorotan. Dan pada saat yang sama, kesemua yang diburu dengan senyap menyelinap ke dalam kapal-kapal raja-raja dalam usaha untuk melarikan diri. Kat sini kita boleh tengok Igaram sedang mencari Puteri Vivi, manakala Chaka dan Pel sepertinya telah mengetahui sesuatu yang buruk telah berlaku kepada raja mereka. Dan di sini kita dapat melihat raja-raja dan eskort-eskort mereka perlahan-lahan meninggalkan Marijoa. Di panel ini kita dapat melihat Wapol dan Vivi yang sedang bersembunyi di dalam kapal milik kerajaan Aegis, sambil Wapol cuba untuk menghubungi Morgan dan memberitahu lokasi mereka. Kemudian Morgan menerima sahutan Wapol dan akan membantunya dan akan berpura-pura untuk ke Marijoa untuk membuat liputan dan mengarahkan Wapol dan Vivi untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk menaiki kapal terapungnya itu. Wapol berterima kasih kepada Morgan dan Morgan dilihat sangat teruja dengan situasi di mana seorang raja menjadi buruan dan tak sabar untuk mendengar apa berita yang akan disampaikan Wapol. Kemudian Vivi bertanya kepada Wapol apakah yang dilihatnya. Namun Wapol enggan untuk menceritakan dan mengarahkan Vivi untuk memasuki kapalnya sendiri dan mengatakan CP0 sedang memburu dirinya, dan pastinya walau betapa ramai orang yang cuba untuk membantunya, pasti CP0 tidak akan berhenti memburunya selagi dia tidak menjadi tawanan mereka. Kemudian Vivi minta Denden Mushi Wapol untuk hubungi bapa dia, namun Wapol begitu defensif dan tidak membenarkan Vivi, membuatkan Vivi bertambah hairan. Kemudian di panel ini kita dapat melihat ejen elit CP0 turut mencari Vivi, dan di sini juga mereka turut mencari Sabo. Di panel ini kita dapat melihat sosok Bonnie dalam wujud kanak-kanaknya sedang bersembunyi di dalam kapal milik kerajaan Tajin, manakala Sabo yang berlumuran dengan darah sedang bersembunyi di dalam kapal milik kerajaan Lulusia. Sabo mengharapkan agar dirinya dapat tiba ke Lulusia kerana dia akan tahu apa yang perlu dibuat seterusnya, dan sambil menutup lukanya, dia teringatkan kata-kata terakhir yang diungkapkan Kobra kepadanya. Ketika panel di zoom out ke bahagian Red Port, narrator mengatakan ia tidak memakan masa begitu lama sebelum dua berita besar itu tersebar ke seluruh dunia: pembunuhan King Kobra dan kehilangan Puteri Vivi. Kemudian kita dibawa kembali ke dalam Marijoa, di mana kita dapat melihat Gorose-Gorose di sini sedang membincangkan tentang nasib malang Sabo yang sentiasa dihimpunkan bersama-sama mereka-mereka yang memiliki nama D, kerana sebelumnya dia bersama D Luffy, D Ace, kemudian bersama D Dragon, dan kini dia terlibat dengan D Cobra. Kemudian J Garcia mengatakan yang dia ingin untuk menguruskan hal di Egghead, namun insiden ini terlebih dahulu perlu diletakkan keutamaan. Tiba-tiba Denden Mushi mereka berdering, dan ia adalah sebuah panggilan daripada Im Sama. Dari dalam bilik bunga Panggia Castle, Imu mengatakan kepada mereka bahawa masanya telah tiba untuk menguji senjata ciptaan Vegapunk dan gunakan The Monster Flame. Kemudian J Garcia cuba berunding dengan Im Sama, mengatakan bahawa mereka masih lagi belum menguji keberkesanan senjata tersebut, dan Top Man mencelah mengatakan bahawa keputusan percubaan ini akan menentukan cara mereka menguruskan Egghead Island. Namun Ethan Baron mengatakan kawasan hutan adalah lebih sesuai untuk kita jadikan tempat uji kaji. Namun tiba-tiba Im Sama menjerkah dan mendesak untuk diuji di Lulusia Kingdom. Kemudian Top Man cuba menasihatkan Im Sama kerana di sana terdapat ramai orang, namun Im Sama tidak peduli akan perkara itu. Kemudian Marcus berkata yang mereka akan taat segala keinginan sang pencipta. Namun Jupiter bertanya mengapa Lulusia yang dipilih, dan Im Sama menjawab bahawa Lulusia sangat hampir. Kemudian di panel ini, sambil satu persatu nama-nama Gorose diperkenalkan, J Garcia berkata yang dia akan sediakan segala persiapan dan memohon Im Sama untuk menunggu seketika. Manakala Marcus berkata rakyat Lulusia sekarang sedang memberontak, jadi kita boleh jadikan mereka sebagai contoh, kata Top Man. Dan Ethan Baron berkata bahawa kalau mereka dapat
dapat gunakan kuasa ini sesuka hati mereka suatu hari nanti. Kita mampu untuk hentikan segala konflik dengan serta-merta, sahut Jupiter. Kemudian Im Sama mengingatkan mereka semua satu perkara lagi, iaitu untuk bawa pulang semula Puteri Vivi. Sementara itu kita dibawa keluar Marineford baru sambil wajah Akainu ditayangkan di sini. Kita mengetahui dua perkara, iaitu rakyat kerajaan Aegis dan Tajin juga sedang memberontak, dan pihak Merin dalam mengatasi kemelut pemberontakan dan pelucutan jawatan si Cibukai, mereka telah menggunakan khidmat 3 Seraphim, iaitu Seraphim Doflamingo, Seraphim Gecko Moria dan Seraphim Crocodile. Dan dialog di sini seolah-olah menunjukkan ketiga-tiga Seraphim tersebut menuju ke Karaibari Island, iaitu lokasi di mana bagi berada. Kemudian scene beralih ke arah Kamabaka. Sabo mengatakan sebaik sahaja mereka berlabuh di Lulusia, dia dapat melihat rakyat Lulusia telah dahulu berjaya memberkas Raja Seki dan Puteri Komane yang hanya menanti masa kepulangan raja mereka dari Reverie. Sementara Sabo dijemput dengan baik kehadirannya, dan pada ketika itulah Sabo mengetahui bahawa dirinya telah difitnah atas kematian King Cobra. Namun apa yang menariknya adalah mereka menyambutnya sebagai seorang hero walaupun dia cuba untuk memberitahu kebenarannya, namun disebabkan semarak revolusi semakin membahang, Sabo terpaksa mengunci mulutnya. Betty juga memainkan peranan untuk menginspirasikan mereka, dan Sabo memutuskan untuk membawa kesemua mereka pulang bersamanya. Oleh kerana Sabo tidak dapat menggunakan komunikasi yang selamat, dia telah reroute panggilannya seolah-olah dia berada di Lulusia, namun ternyata dia berada di dalam kapal menghala ke Kamabaka. Sabo mengetahui yang World Government cuba menjejaki panggilannya, dan dengan cara itu Sabo berjaya memperdaya pihak World Government. Namun setelah baru sahaja selesai memuat naik semua rekrut baru mereka, Lulusia dihancurkan, dan ledakan itu berlaku ketika panggilan Sabo dibuat, sahut Ivankov. Sabo membenarkan sangkaan Ivankov dan mengatakan semua penumpang kapalnya terkejut kerana di pulau tersebut mereka masih memiliki keluarga mereka di sana. Dengan pandangan yang penuh dengan geram, Dragon mengatakan apa yang dilakukan pihak World Government ini semangnya tidak boleh dimaafkan. Sabo mengungkapkan serangan tersebut dengan berkata bahawa terdapat sebuah bayang-bayang hitam besar menaungi mereka, dan dalam sekelip mata segala-galanya telah musnah. Dengan ungkapan Sabo itu, Dragon seolah-olah mengetahui sesuatu, dan Sabo menambah bahawa tidak mungkin ada makhluk atau bencana alam yang menyebabkan perkara itu berlaku, namun ia dilitupi dengan awan hitam. Kemudian Ivankov bertanya tentang nama Imu seperti yang dikabarkan Sabo, dan Ivankov menambah bahawa dulu dalam sebuah kerajaan awal yang terdapat 20 raja-raja, ada seorang raja bernama Saint Imu dari keluarga Nerona. Kemudian Ivankov menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya terdapat informasi berkenaan Eternal Youth itu wujud. Jadi bermaksud seseorang pernah menggunakannya. Jadi bermaksud ada orang di luar sana yang tidak perlu merisaukan kematian. Jadi Sabo memikirkan Im Samalah orangnya. Namun Ivankov turut tidak menolak kemungkinan bahawa ia adalah sebuah kebetulan. Namun berkemungkinan dari kalangan Celestial Dragon ada seorang founder yang berada lebih tinggi dari yang lain, kerana setidak-tidaknya mereka mengakui bahawa mereka adalah utusan dewa. Dan satu perkara lagi, oleh kerana Sabo mengatakan bahawa senjata yang dilihatnya dicipta oleh World Government, jadi orang yang mampu untuk ciptakan senjata sedahsyat itu sudah pasti angkara Vegapunk. Namun Dragon mencelah mengatakan sudah tentu Vegapunk tidak menciptanya dengan sengaja, dan perkara itu dipersetujui Ivankov. Namun Ivankov sekali lagi turut tertanya-tanya, berkemungkinan juga itu adalah senjata dari Ancient Weapon, mengingatkan bahawa Im Sama telah hidup sejak berkurun lamanya. Jadi sudah pasti terdapat sedikit sebanyak kaitan. Kemudian Dragon mengatakan benar Robin pernah mengatakan bahawa Ancient Weapon itu memang benar-benar wujud. Namun Dragon tertanya-tanya kenapa baru sekarang ia digunakan. Kemudian sekali lagi dan terakhir kali dalam chapter ini, kita dibawa ke Merijoa dan ke current storyline, di mana kita didedahkan bahawa salah seorang Celestial Dragon telah dijatuhkan hukuman mati. Namun perkara itu tidak didedahkan kepada dunia, dan pada ini juga kita mendapati serangan Sabo dan pasukan Revolutionary Army yang lain telah membuahkan hasil, di mana Celestial Dragon di Merijoa mula ketandusan sumber makanan. Dan kemudian narrator mengatakan bahawa hakim untuk hukuman Celestial Dragon itu adalah bekas raja sebuah kerajaan yang dikenali sebagai God Valley. Dia juga berkhidmat sebagai Supreme Commander bagi The Gods 9. Dia dikenali sebagai Saint Figarland Garling. Dan kita didedahkan dengan satu sosok yang cukup baru dalam siri One Piece ini, dan dia kelihatan cukup gagah. Dan orang yang dihukum mati itu adalah Saint Miosgard yang telah membuat keputusan untuk melindungi bangsa Fishman. Di panel terakhir dalam chapter ini, kita dapat melihat Garling bersuara mengatakan, sesiapa yang melindungi sampah, anggaplah dia lebih hina dari sampah. Dan on that note, chapter 1086 pun tamat.